Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Bagi mengisi masa yang ada ini, insya-Allah akan kita sambung perbahasan sirah kita, di mana pada hari ini akan kita lihat apa yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Inilah perkara yang sangat-sangat bererti buat Nabi SAW ketika baginda bermimpi. Satu malam Nabi bermimpi bahawasanya Nabi datang menunaikan umrah di Makkah, di Baitullahil Haram. Dan mimpi Nabi itu mimpi yang penuh, bermaksud Nabi berjaya menyelesaikan semua rukun daripada ihram sampailah bertahallul. Lalu Nabi bercerita perkara ini pada para sahabat. Maka tahulah para sahabat bahawa inilah mungkin masanya Nabi SAW nak menunaikan umrah. Dan inilah pertama kali Nabi pergi ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan umrah pada tahun 6 Hijrah. Contoh sekalian, 6 Hijrah ini ialah 6 tahun selepas Nabi berada di Madinah. Selepas Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi mendirikan kerajaan yang sangat kukuh di sana. Bila sampai masa Nabi bermimpi, maka Nabi pun nak pergilah ke Makkah buat kali pertama untuk umrah. Dan ternyata seramai 1,500 orang sahabat ingin ikut rombongan Nabi SAW. Contoh sekalian, bagi orang-orang yang umrah dari Madinah, dia mesti bermiqat di Zulhulaifah ataupun Masjid Asy-Syajarah ataupun Bir Ali yang kita panggil, ataupun Bir Ali. Sama dengan Nabi SAW, Nabi bermiqat di sini, iaitulah di Zulhulaifah. Di masjid itu yang besar yang kita boleh tengok sekarang ini, itulah masjid yang sangat besar kerana ia miqat bagi orang-orang daripada bawah, daripada atas nak ke bawah. Madinah ni dekat atas, Mekah bawah, Mekah dekat dengan Jeddah. Jadi mereka akan bermiqat di mana? Di Zulhulaifah. Maka Nabi SAW bila tiba di Zulhulaifah, Nabi dapat berita bahawasanya Nabi akan dihalang. Rombongan ini akan dihalang oleh orang musyrik, oleh orang Quraisy di Mekah. Bahkan semua jalan masuk ke Mekah akan ditutup untuk orang Islam, untuk rombongan Nabi SAW. Tak cukup dengan itu, jalan masuk utama ke Mekah, jadi banyak jalan. Jalan masuk utama itu dihalang oleh 200 tentera berkuda. Yang lain memang ada orang halang, tapi jalan utama tu dihalang dengan 200 tentera berkuda, yang mana tentera ini diketuai oleh Khalid Al-Walid, yang pada tahun 6 Hijrah masih belum Islam. Setakat tu dia belum Islam lagi. Dialah yang jaga depan. Maknanya pintu utama, kalaulah Nabi masuk, dia akan halang. Bukan dengan biasa-biasa, dengan 200 tentera berkuda. Maka bila Nabi dengar berita itu, Nabi SAW ni tak suka ada masalah. Kita orang Islam ni bukan suka bergaduh pun, bukan itu perangai kita. Kalau boleh lari ataupun kalau boleh elak, kita elak. Maka itulah yang Nabi tunjuk. Walaupun itu trip nak pergi umrah, bila kita sebut pergi umrah, kita kena berfikir dalam sikit. Sirah ni kena fikir dalam sikit. Bayangkan jarak antara Masjid Bir Ali dengan Nabawi itu tak jauh, dalam 10 km macam itulah. 14 minit dah sampai dah ke tempat miqat daripada Nabawi. Tak jauh pun. Saya tengok 10 ke 14 km, bukan itulah. Daripada situ nak sampai ke Masjidil Haram tak sampai 500 km, lebih kurang 500 km lah. Maknanya jauh. Maknanya kita sekarang kalau buat umrah, kita bermiqat di Zulhulaifah naik bas, kejap je kita pakai ihram. Nabi SAW berjalan dengan ihram tu sampai 500 km, lama. Lebih seminggu lah, kalau ikut logik lebih seminggu. Hampir 10 hari nak boleh sampai ke Masjidil Haram dengan berpakaian ihram. Bila sebut Nabi berihram, bermaksud Nabi hanya bawa barang keperluan untuk umrah. Tak ada senjata, tak ada baju besi. Jadi tak logik lah kalau orang-orang kafir tu nak halang juga, sebab nampak sangat ini rombongan umrah, bukan rombongan nak perang.
Tapi berita yang sampai, yang disebar-sebarkan dalam kalangan musyrikin Mekah ialah Nabi nak pergi serang ataupun nak ada masalah yang nak didatangkan oleh orang-orang Madinah. Jadi Nabi tak nak ada masalah. Nabi SAW ambil jalan lain. Nabi divert jalan, di mana jalan tadi jalan celah-celah bukit. Kalau main road 460 km, bila Nabi dah alih, dia mesti jadi jauh. Mesti jadi jauh. Maknanya Nabi menjauhi jalan utama, Nabi ambil jalan lain, dan jalan tadi membawa ke Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tak jauh dah, dia kurang dalam 24 ataupun hampir 30 km dan nak sampai Mekah. Bahkan kalau kita ziarah Hudaibiyah, kita masih lagi boleh nampak menara jam dekat highway tu lah. Oh, nampak, mana tak jauh sangat lah, 20 km lebih saja. Bayangkan Nabi SAW dah tiba di Hudaibiyah. Ternyata di sana pun rupanya ada wakil Quraisy yang jaga tak bagi masuk. Maka Nabi terangkan elok-elok, kita masuk ni nak umrah. Dekat Hudaibiyah tu ada 3 orang utusan Quraisy yang dihantar untuk halang Nabi. Maka Nabi cakap, kita nak buat umrah, tengoklah ni kan pakai ihram, 2 keping kain, dekat satu kat atas, satu dekat bawah. Yang perempuan macam biasalah, jadi boleh tengoklah dengan, tak ada perang, tak ada pedang, tak ada apa. Cuma Nabi ada sebilah pedang tu sekadar nak pertahankan diri sahaja, bukan untuk berperang. Maka tak kelihatan pun tanda-tanda nak menyerang. Namun orang-orang kafir dengan perangai mereka yang tak pernah berubah sampai kiamat, dia tak bagi juga. Dia nak halang Nabi SAW. Walaupun jelas takkanlah orang nak pergi perang dengan macam tu punya pakaian. Tuan-tuan sekalian, akhirnya Nabi ambil keputusan untuk menghantar seorang sahabat berunding dengan orang Mekah. Siapakah dia? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman dihantar ke dalam, dia boleh masuk. Uthman masuk sekadar untuk berbincang, untuk bercakap dengan pembesar Quraisy. Boleh masuk tak? Kami ni bukan nak buat apa, nak pergi umrah je. Ternyata Uthman setelah masuk, dia tak keluar-keluar. Hari pertama tak keluar, hari kedua pun tak keluar, tak nampak dia keluar. Jadi sehinggalah tersebarnya berita Uthman telah pun dibunuh. Ini berita, bukan cerita. Berita maknanya dikhabarkan. Setakat kita cerita ini menunjukkan bahawasanya ada perkara gaib yang Allah tak wahyukan pada Nabi. Ada yang Allah wahyukan, Allah cerita tentang perang Mu'tah. Sebiji Allah cerita pada Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk yang kes Uthman ketika Hudaibiyah, Nabi tak dapat wahyu tentang itu. Maka Nabi pun taklah kata ya dan tidak. Cuma sahabat-sahabat ketika itu mereka agak yakin bahawa Uthman telah dibunuh. Ya, apa lagi sebabnya? Kalau masuk tak keluar-keluar, masuk pula tempat orang yang memang memusuhi kita, apa lagi mungkin kena bunuh. Tuan-tuan sekalian, kemarahan sahabat ini menyebabkan mereka membuat satu janji setia. Dengan sangkaan Uthman telah dibunuh dalam itu, maka sahabat-sahabat tadi yang seramai 1,500 orang tadi berpegang tangan, yang hujung tadi berpegang tangan, dan seorangnya menyentuh satu pokok, sambil memegang satu pokok. Sebab apa? Sebab Nabi kat bawah pokok tu. Mereka kerumun pokok tu. Sahabat sayang Nabi, mereka tak nak dia tak nak pokok tadi terkena kat Nabi. Punyalah dia sayang Nabi macam tu. Kalau boleh jangan ada ranting jatuh kat Nabi, jangan ada terlibas kat Nabi. Macam itulah dia sayang Nabi SAW. Dia pegang pokok. Tuan-tuan sekalian, mereka berjanji dan bersumpah setia di bawah sebatang pokok. Di mana? Di Hudaibiyah. Siapa yang dah pergi umrah, yang telah pergi ke Hudaibiyah, ada masjid kan, Masjid Asy-Syumaisi nama dia. Masjid Asy-Syumaisi ni Masjid Hudaibiyah tu lah. Sebelah tu ada kedai. Biasa orang kita dia lebih pergi ke kedai, tak salah pun. Tapi apalah salahnya pergi belakang sikit. Belakang tu ada bangunan tak siap, bangunan pecah. Bangunan itulah tapak Bai'atul Ridwan. Situlah tempatnya. Bangunan yang ada dinding tak ada bumbung tu, yang dah tinggal sikit-sikit tu, orang Arab sana pun dia buat kedai. Dia jadikan tempat tu berniaga. Tak apalah. Tapi situlah tapaknya para sahabat 1,500 orang bersama-sama dengan Nabi SAW bersumpah setia untuk takkan balik ke Madinah. Kita masuk juga Mekah, kita nak tuntut bela atas kematian Uthman. Bila mereka berjanji dengan Nabi SAW, takkan tinggalkan Nabi. Kita masuk dalam, cari siapa yang bunuh Uthman. Ini antara kisah yang menunjukkan mahalnya setitik darah orang Islam. Mahal. Masa perang Mu'tah, kenapa terjadi perang yang besar tu? Sebabnya macam kecil. Seorang utusan Nabi dibunuh di Basrah. Dibunuh. Itu je. Kita rasa macam itu je. Tidak.
Nabi panggil tentera untuk perang orang-orang Rom, bukan orang biasa, orang Rom. Jadi darah kita mahal. Setiap setitik darah tu ada harga di sisi Allah. Sebab tu ada ayat qisas, kan? Apa? Wal aina bil aini wal anfa bil anfi, uzuna bil uzuni. Kalau mata kita dirosakkan oleh orang-orang tu, matanya dirosakkan balik. Kalau orang tadi telinganya terkoyak, orang yang buat tu kena balik telinga dia. Apatah lagi nyawa. Maka itulah mahalnya harga keselamatan yang Allah jamin. Jadi ini bukan biasa-biasa, ini Uthman. Ini bukan orang biasa, ini Uthman bin Affan, orang yang sangat-sangat rapat dengan Nabi SAW. Bahkan dia kemudiannya jadi siapa? Jadi dia kahwin dengan dua anak Nabi SAW, kan? Dia bukan orang biasa-biasa, menantu Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, maka bila mana mereka dah berjanji macam tu, orang-orang kafir Quraisy yang memang dah standby dekat border Hudaibiyah, mereka dengar bila orang Islam tadi dengan gemaan suara berjanji takkan tinggalkan Nabi, akan tuntut bela, mereka jadi takut. Bila mereka takut tengok orang Islam dah lain, mula-mula datang lain, tiba-tiba lain, mereka akhirnya pulangkan Osman. Osman ada sebenarnya, cuma disorok, disembunyikan, mungkin ugutan lah, sebab disembunyikan. Maka Osman dikembalikanlah kepada Nabi SAW. Baik, masalahnya dah sebab dah bai'ah ni. Bahkan bai'ah ini disebut dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina, kan? Ayat pertama, ayat yang ke-18 kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah redha pada orang beriman yang telah berjanji setia dengan Muhammad di bawah pokok itu. Pokok tu Allah sebut dalam Quran. Pokok tu dah tak ada dah. Dia kalau benda bersejarah kat Saudi ni dua je, sama ada Saudi kunci atau dihapuskan. Kerana ada sebahagian orang yang terlalu mungkin terlebih reaksi kot. Seperti mana gua di Uhud yang menyaksikan tumpahnya darah Nabi SAW sikit. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah cabut besi dari pipi Nabi, yang besi tu masuk pipi Nabi, dicabut sampai tercabut gigi dia, 2 batang tercabut. So ada darah sahabat, ada darah Nabi di dalam gua Uhud. Tapi sekarang dah kena simen guanya. Memang kita rasa apa Saudi buat ni kan? Yalah sebab ramai sangat orang yang bawa pisau, congkil-congkil batu dekat situ, bawa balik pasir, cium. Memanglah kita kata ada barakah di situ, tapi mungkin kurang sesuai ataupun agak melampau cara sebahagian orang, menyebabkan mereka terpaksa tutup tempat tu. Bahkan di Hudaibiyah pun kita tak tahu pokok tu dekat mana akar dia. Sebab akar ni, dia pokok mati macam mana pun akar dalam tanah, selagi tak dikeluarkan, akar tu mesti ada. Bila kita potong dekat atas, akar tu akan kekal dalam tanah, jadi kayu kering, dia takkan hilang. Tapi kita pun tak tahulah, ada orang tahulah kat mana letaknya pokok yang semua sahabat keliling dengan Nabi SAW bersumpah setia untuk bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, di situlah juga berlakunya mukjizat Nabi SAW bila mana mereka dah berkemah beberapa hari, sampailah bekalan habis, maka mereka haus, nak minta air tak boleh. Tu orang kafir, nak beli air pun macam tak kena. Jadi Nabi SAW dalam hadis Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, ketika itu kami lebih kurang dalam 1,500 orang. Orang tanya Jabir, kamu, sebab Jabir cerita pasal Nabi SAW ambil, Nabi ni antara isi beg Nabi ialah Nabi ada satu kendi macam teko kecil lah daripada kulit, bekas air daripada kulit. Nabi memang air tu sama ada Nabi guna untuk minum ataupun berwuduk. Dua lah air yang biasa Nabi gunakan, sama ada untuk minum ataupun berwuduk. Anas bin Malik antara sahabat kecil ataupun bantu Nabi yang selalu jadi tukang bawa beg tu. Jadi beg ni ada, maka Nabi pun keluarkan teko tadi. Tapi kalau ikutkan fakta sejarah, ada yang kata tu memang solid teko daripada tanah, wallahu alam mana yang betul. Tapi Nabi ada beg air Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mencelupkan tangan Nabi yang mulia itu dalam teko tu, maka keluarlah air daripada celah-celah jari Nabi. Jadi sahabat ketika itu yang seramai 1,500 itu semua dapat minum. Maka orang tanya Jabir, kamu ramai ke? Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami masa tu 1,500 orang, tapi kalau kami 100,000 pun cukup air tu.
Maknanya tangan Nabi mengeluarkan air tanpa henti, subhanallah. Ini mukjizat Nabi, mukjizat hissi yang dapat dilihat dan dirasakan dan dimasukkan dalam tubuh para sahabat. Ada mukjizat yang tak dapat dipegang, dapat tengok je macam Nabi belah bulan. Tapi ini mukjizat yang sangat istimewa sebab air tadi keluar dari celah-celah jari Nabi. Inilah kemuliaan sahabat-sahabat yang ikut Nabi umrah pada tahun ke-6 Hijrah di Hudaibiyah. Mereka dapat minum air tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah mereka ni radhiyallahu anhum, maknanya memang dah Allah redha, dan dalam badan mereka ada sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, betapa mulianya mereka. Baik. Maka bila dah selesai, bila Osman dipulangkan, orang Islam masih lagi nak terus, tak nak balik, nak masuk juga. Tuan-tuan sekalian, akhirnya mereka hantar Suhail bin Amru untuk jadi wakil Quraisy. Pujuk dah lah, cukup-cukup lah. Macam inilah kita buat satu perjanjian lah. Orang kafir berkeras, tak nak bagi masuk juga. Maka mereka hantar Suhail bin Amru untuk menjadi wakil, nak bagi tahu Nabi tahun ni tetap tak boleh masuk. Tuan-tuan sekalian, maka dimeterailah satu perjanjian yang dipanggil Perjanjian Hudaibiyah, yang dicatat oleh Ali bin Abi Talib sebagai penulis ketika itu. Maka isi perjanjian ini memang sangat tidak adil, sangat-sangat berat sebelah, pelik. Di mana isi tadi Nabi fokuskan satu, yang tiga tu kita pernah sebut kot, memang memang berat sebelah lah. Nabi kena balik tahun tu, tak boleh umrah, nak datang boleh tahun depan, itu pun tak lebih 3 hari. Dah lah jalan lama, sampai Mekah 3 hari kena balik, kena keluar dari Mekah, tak boleh tinggal lama-lama. Nabi okey je, Nabi terima saja. Sebab Nabi nak fokuskan kepada apa? Kepada satu poin yang sangat penting, iaitulah tidak akan ada pertumpahan darah selama 10 tahun. Yang ni Nabi fokus. Yang lain tak apalah, kita kena balik, kita balik. Kita tak boleh masuk, tak payah masuk, tak apa. 3 hari pun tak apa. Yang penting Nabi nak apa? Nabi nak fokus pada gencatan senjata selama 10 tahun yang memberi jaminan keselamatan kepada Nabi dan orang-orang Islam di Madinah. Takkan ada peperangan antara orang-orang Madinah dengan orang Mekah, tuan-tuan sekalian. Maka pulanglah Nabi SAW dengan penuh akhlak. Benda ni diperhatikan oleh Khalid yang tadi jaga pagar utama. Bila dah jadi kecoh tu, dia datang dan dia melihat memang betul lah Nabi Muhammad ni bukan calang-calang orang, bukan cerita kosong bahawa baginda ni memang mulia akhlaknya. Khalid ni tuan sekalian, dia sebenarnya suka Nabi. Sejak perang Uhud dia ada perasaan yang tak dapat diungkapkan. Masa perang Uhud tu, dia ni kafir dan dia panglima Quraisy yang sangat hebat, yang memang sentiasa di mana dia berada, pasukan tu akan menang. Maka Quraisy kalau ada Khalid tak pernah kalah. Bahkan Islam kalah dengan Quraisy kerana Khalid punya strategi. Memang dia bijak. Tuan sekalian, jadi bila dia ni dah memang ada perasaan yang tak tentu dengan Nabi SAW ini, bila dia tengok juga peristiwa Nabi boleh terima benda ni, dan Nabi menunjukkan sikap diplomasi yang sangat tinggi, tak apa, boleh, maka dia terus bertekad. Akhirnya dipendekkan cerita, setelah dapat mesej Nabi SAW yang menyebut, aku hairan dengan Khalid yang bijaksana namun tak mampu kenal Allah. Kalau Khalid kenal Allah, pasti ikut Muhammad, dan kalau dia ikut Muhammad, aku akan lantik dia menjadi pembantuku, penasihatku, yang akan duduk bersanding di sebelahku. Ya Allah, Khalid dengar ayat tu, campur dengan memori-memori lama dia, yang dia tu memang ada perasaan yang tak terungkap tentang Nabi SAW. Dia keluar bandar, aku nak Islam. Terkejut orang Mekah. Dia sempat tegur dua kawan dia, Ikrimah antaranya. Ikrimah pun Islam masa tu. Ikut aku pergi sana, jumpa Muhammad di Madinah, aku nak Islam. Terkejut orang. Khalid Islam. Sampai Khalid di Madinah, Nabi di rumah Nabi lah, di rumah Nabi SAW. Ali ada majlis, ada satu kawasan yang ada Ali dan ada Bilal. Bilal tengah baca Quran. Maka bila Khalid tengok Bilal baca Quran, Khalid dah tak boleh tahan. Sebab Bilal ni hamba, orang hitam, orang Habsyi ni, orang yang memang tak ada kedudukan di sisi orang Arab, tak ada. Tapi dengan sebab Islam tu, Bilal tu boleh jadi guru, mengajar pula orang baca Quran. Dia dah tak boleh tahan. Lepas tu dia Ali perasan, Ali kata, Ali ni kecil, sahabat yang kecil tetapi sangat berani, seperti singa Ali ni. Betul, orang Syiah pun angkat dia kan, dia memang berani. Ali ni Ali tu dia kata, orang yang pakai topeng. Sebab masa tu Khalid tutup muka dia, buka sekarang topeng kau.
Ali rasa ada seorang yang suspicious, yang bukan orang yang biasa di situ. Gerak gerinya pelik. Buka topeng kau sekarang. Bila buka, rupanya Khalid Al-Walid. Terkejut, bukan takut, terkejut lah. Kenapa Khalid di sini? Kata Khalid, tak, aku datang ni sekadar nak memberitahu aku nak jumpa dengan Nabi Muhammad, aku nak Islam. Terkejut sahabat-sahabat yang tak sangka lah hidayah tu boleh menjentik hati Khalid Al-Walid. Tuan-tuan sekalian, maka Khalid pun datanglah jumpa dengan Nabi SAW. Bila Nabi ada majlis Nabi kita tengah ajar Quran barangkali, Nabi diberitahu oleh 2-3 sahabat, ya Rasulullah, Khalid nak jumpa kau, nak Islam. Nabi punya gembira. Nabi ada rida, tak disebut Nabi pakai kat mana, tapi ada selai kain yang Nabi memang ada dengan Nabi pun bentanglah di situ. Nabi bentang, dan bila Khalid sampai, Nabi suruh dia jalan duduk atas rida, atas kain tersebut. Terus sekalian, benarlah kata Nabi, kalau dia Islam, Nabi akan bawa dia duduk sebelah Nabi. Sejak pada itulah dia menjadi orang yang sangat-sangat banyak memenangkan, dan semua perang yang dimasuk semuanya menang. Walaupun perang tu mustahil boleh menang seperti perang Mu'tah, yang mana tentera kita cuma 3,000 nak kena lawan 200,000 tentera Rom. Tapi dengan asbab kebijaksanaan Khalid Al-Walid dan bantuan Allah sebagai sebab utamanya, menang Islam. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, itu kisah Umrah Hudaibiyah. Baik, ibrah yang paling penting yang kita nak tengok di sini ialah bila Nabi dihalang untuk umrah pada tahun tu, Nabi tak kisah. Nabi ambil isi yang paling penting, takkan ada lagi pertumpahan darah. Maka Nabi gunakan tempoh bertenang itu sebagai tempoh Nabi berdakwah kepada kerajaan luar yang tak pernah Nabi dakwah sebelum ni. Nabi buat surat, Nabi hantar surat kepada 8 kerajaan. Di mana yang pertama sekali Nabi hantar surat kepada Raja Habsyah, Najasyi. Yang kedua, Nabi hantar surat kepada Muqawqis, Raja Mesir. Yang ketiga kepada Kisra, Parsi. Yang keempat kepada Kaisar Rom. Yang kelima kepada Al-Munzir bin Sawa, pemerintah Bahrain. Yang keenam Hauzah bin Ali, Yamamah, bawah Mekah. Kemudian Al-Haris bin Abi Shimr Al-Ghassani, Dimashq ataupun Damsyik, Syria. Dan pemerintah Oman, iaitulah Jaifar Al-Julundai dan Ayyad bin Al-Julundai. 8 surat dihantar oleh Nabi SAW. Tak ada masalah. Dulu nak hantar takut, bahaya. Disebabkan dah ada jaminan keselamatan, Nabi gunakan apa sahaja ruang yang ada untuk sampaikan Islam. Saya pun boleh fikir balik apa yang saya buat hidup saya ni. Saya ni umur saya tak sampai 40 lagi. Apa yang saya buat? Kalau saya tak mampu nak cakap dengan Cina-Cina kat luar tu, apa yang saya buat? Cara lain yang saya boleh buat untuk beritahu sesuatu kepada mereka tentang Allah. Nabi dah buat, Nabi tunjuk pada kita. Nabi memang takkan pergilah Bahrain, itu jauh sangat. Sampai ke Syam ni, Mekah ni, Madinah ni tengah-tengah, Mekah bawah dia. Yang saya sebut tadi keliling. Habsyah kat bawah, benua sebelah, bukan benua, dekat Afrika, benua Afrika bawah tu. Mesir dekat belah kiri atas. Ni ada yang kat Damsyik belah kanan. Maknanya keliling tu semua jauh-jauh. Terus sekalian, 3 daripada 5 yang terima surat tadi peluk Islam. Subhanallah. Najasyi, Raja Habsyah, peluk Islam, beriman pada Allah. Kemudian siapa? Bahrain peluk Islam, dan Oman peluk Islam. Sampai sekarang Oman dan Bahrain negara Islam, negara Arab lah. Kerana surat Nabi SAW, surat je pun. Mereka dah dengar pasal agama Allah, cuma hati tu tak terima. Tapi the moment Nabi sampaikan satu surat kepada seorang raja, seorang ketua, maka mereka beriman, maka berimanlah rakyat mereka keseluruhannya. Terus sekalian, Nabi ajar kita, kalau tak boleh cara A, jangan berhenti. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Baik, masa dah habis, dah masuk waktu dah. InsyaAllah akan kita sambung lagi sedikit perbahasan tentang sejarah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.